Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid masih menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Nurul bagi mata pelajaran Kimia. Kita membincangkan topik sebatian karbon. Baiklah Cikgu, apa aktiviti seterusnya yang kita sama-sama nak buat ni Cikgu dengan murid-murid di rumah? Silakan Cikgu. Seterusnya Nisa, dan juga murid-murid di rumah, seterusnya kita akan bina persamaan kimia berdasarkan sifat kimia yang telah kita jalankan eksperimen tadi. Tadi kita buat berapa eksperimen Nisa? Kita buat 3 eksperimen. Iaitu yang pertama adalah pembakaran, yang kedua pengoksidaan dan penghalogenan. Kemudian tidak balas dengan kalium manganat 7 berasid. Tindak balas dengan kalium manganat 7 berasid itulah tindak balas pengoksidaan. Baik. Okey. Nampaknya prestasi Nisa semakin meningkat. Wah, saya tak sabar-sabar nak menguntit lebih banyak markah. Kita tengok dulu persamaan kimia bagi tindak balas pembakaran alkana dan juga alkena. Kalau tadi kita buat eksperimen itu dengan menggunakan heksana dan heksena. Baik. Untuk persamaan kimia ni, kita tengok contoh bagi etana dan juga etena di mana sebatian ini mengandungi 2 atom karbon. Jadi kalau untuk tindak balas pembakaran ni Nisa dan murid-murid sekalian, maksudnya sebatian itu bertindak balas dengan oksigen. Baik. Dan molekul oksigen formula dia adalah O2. Baik. O2. Kemudian hasil yang kita akan dapat adalah gas karbon dioksida dan juga air. Baik. Okey. Jadi langkah pertama adalah kita perlu tuliskan formula kimia dengan betul. Seterusnya kita perlu seimbangkan persamaan kimia tersebut. Di mana nak seimbangkan persamaan ni, dia ada langkahnya yang tertentu. Baik. Di mana kita perlu seimbangkan karbon terlebih dahulu. Ini yang pertama. Kemudian kita tengok bilangan hidrogen. Baik. Kemudian yang ketiga barulah kita akan seimbangkan oksigen. Jadi kita akan tengok bilangan atom karbon di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Baik. Jadi cikgu dah tunjukkan satu contoh untuk persamaan kimia seimbang bagi etana. Di mana kalau kita tengok di sebelah kiri sana, formula etana adalah C2H6. Karbon dia ada 2. Jadi di sebelah kanan untuk hasil dia pun dia baru ada 1 dekat sini. Jadi kita akan letakkan nombor 2 di hadapan. Sebab kita tak boleh tambah 2 dekat tepi sini. Salah. Sebab apa-apa nombor yang kita nak tambah mesti letak di hadapan. Baik. Seterusnya, kita tengok pula bilangan hidrogen. Di sebelah kiri sana, bilangan hidrogen ada 6. Baik. Sebelah kanan kita ada 2. Baik. Jadi untuk jadikan 6, kita mesti darabkan 2 dengan 3. Jadi nombor 3 tu kita letakkan di hadapan sini. Seterusnya kita akan imbangkan bilangan oksigen. Oksigen kalau kita tengok sebelah kiri baru ada 2. Yang ni baru ada 2. Kemudian sebelah kanan kita ada 2 dekat sini, dah didarabkan 2 kat depan. Dia ada 4. Yang sebelah sini pula untuk air pula oksigen kita ada 3. Jadi kalau 4 tambah 3 jadi berapa Nisa? 4 tambah 3 jadi 7 cikgu. Jadi 7. Tapi sebab formula molekul oksigen ni adalah O2. Macam mana 7 tu, macam mana gandaan 2 kita nak dapatkan 7? Tak boleh. Jadi untuk molekul 2 atom kita boleh gunakan pecahan. So yang ni adalah kes istimewa lah. Baik. Sebab bila kita darabkan balik, 7/2, kalau kita darabkan balik dengan nombor 2 pada molekul oksigen, kita akan dapat berapa Nisa? 7/2 darab 2. 7/2 darab 2 maknanya 14 ya cikgu? Kalau 7 darab 2 dapat 14. 7 lah balik cikgu. Dapat 7 balik kan. So kita betul lah seimbang lah, samalah dengan bilangan oksigen di sebelah kanan. Baik. Okey. Barulah saya faham. Diharapkan murid-murid di rumah masih mengikuti ya. Mungkin ada yang macam saya, alamak dah terkeliru ni cikgu. Baik, jom kita teruskan. Kemudian kita tengok pula persamaan tindak balas bagi pembakaran etena. Baik. Etena ni C2H4. Yang ni kalau Nisa tengok, dia dah seimbang ke belum? Bilangan atom di sebelah kiri dan kanan. Atom
Macam saya rasa belum cikgu. Belum. Jadi apa kata kalau Nisa bantu cikgu Baik. untuk sama-sama kita imbangkan persamaan ini. Baik cikgu. Apa yang perlu saya lakukan cikgu? Mula-mula kita kena imbangkan atom mana dulu Nisa? Kejap cikgu. Oksigen ke cikgu bukan Yang mula-mula sekali kita kena imbangkan karbon. Karbon, baik. Dulu. Okey. Karbon dulu, kemudian hidrogen, kemudian baru kita tengok bilangan oksigen. Oksigen, baik. Jadi kalau Nisa tengok sebelah kiri, karbon ada berapa Nisa? Karbon ada 2. Karbon ada 2. Sebelah kanan ada 1. baru ada 1. Jadi kita kena buat apa Nisa? Letak 2 di hadapan. Letak 2 di hadapan. Baik. Pandai. Okey. Seterusnya Nisa, kita akan imbangkan bilangan hidrogen. Hidrogen. Sebelah kiri hidrogen ada? Ada 4. Ada 4. Sebelah kanan ada? Ada 2. Ada 2. Jadi kita kena letak 2 di hadapan. Tak, 2. Dua Betul di tak hadapan. murid-murid? Betul. Okey. Jadi kita letakkan 2 di hadapan. Sekarang mari kita kira pula bilangan oksigen di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Sebelah kiri oksigen kita ada 2. 2. Sebelah kanan Ada 1. sekarang sudah jadi di sini kita ada 2. 2. Darab dengan 2 kat depan Jadi 4. jadi 4. Di sini kita ada 1. Darab 2 di depan Jadi 2. jadi 2. Jadi bila kita tambahkan kedua-duanya 4 tambah 2 dia jadi 6. 6. Jadi yang sebelah kiri pun kita kena jadikan 6. 6 juga. Baik, So baik. macam mana 2 kita nak jadikan 6? Kita darab 3. Darab 3. Pandai. Jadi nombor 3 tu kita letak kat mana Nisa? Depan oksigen. Depan oksigen. Okey, bagus. Baik. Alright. Okey. Jom Sekarang kita dah seimbang. tengok jawapan sama ada betul tak yang Nisa bagi tahu tadi. Kita semak. Ini nampaknya jawapan Nisa adalah Betul. Dapat lagi satu Murid-murid bintang, kat rumah cikgu. macam mana? Betul juga ke? Ada yang mula-mulanya mungkin tak dapat nak tangkap, kemudian pada kemudiannya saya baru faham, baru dapat tangkap. Ini cara yang betul untuk menyeimbangkan kedua-dua kita punya apa tu cikgu? Persamaan kimia kita. Persamaan menyeimbangkan kimia, baik. bilangan atom untuk bahan tindak balas dan juga hasil tindak balas. Baik, Untuk mengelakkan kesilapan, kita kena ingat bahawa kita perlu seimbangkan bilangan karbon dahulu, Baik. kemudian baru bilangan hidrogen dan akhir sekali baru kita tengok pada bilangan oksigen. Baik, cikgu. CHO. Baik, okey. Baik, ini adalah untuk persamaan kimia bagi tindak balas pembakaran. Seterusnya, kita nak kaitkan dengan aktiviti kita tadi. Kita dah buat pembakaran alkana dan juga alkena tadi. Kita dapat lihat bahawa alkena menghasilkan jelaga yang lebih tinggi daripada alkana. Jadi kenapa? Apa sebabnya? So kita nak sekarang ni cari punca dia. Baik. Sebenarnya dia berkait dengan peratus gisim karbon per molekul. Maksudnya peratus gisim atom karbon yang ada dalam satu molekul alkana dan juga alkena itu. Jadi tadi kita gunakan heksana dan juga heksena. Kalau Nisa tengok di sini, cara nak kira peratus gisim karbon itu adalah dengan cara kita tengok formula dia. Formula contohnya kalau heksena ni karbon dia ada 6. Baik. Jadi yang 6 ni kita kena darabkan dengan 12. 12 ni adalah dia punya gisim atom relatif. Darabkan dengan gisim atom relatif, bahagikan dengan gisim molekul relatif. Itu gisim relatif secara keseluruhan. Itu karbon ada 6, jadi 6. Baik. Darabkan dengan 12. Baik. Kemudian hidrogen ada 12. Minta maaf ya Nisa, kat sini cikgu silap sikit. Ini 12. Baik. 12. Darabkan dengan 1. Sebab gisim atom relatif bagi hidrogen adalah 1. Baik. Sama juga dengan heksana pun sama. Kita ikut formula molekul dia C6H14. Baik. Jadi yang karbon tu kita darabkan dengan JR dia 12. Hidrogen bilangan 14 tu darabkan dengan JR dia 1. Baik. Jadi Nisa boleh tak Nisa tolong cikgu untuk tekankan kalkulator untuk dapatkan jawapan
bagi peratus karbon untuk heksana dan juga heksana ni. Okey. Kita mulakan yang pertama cikgu heksana. Ya. 6 dalam kurungan 12 bahagi 6 dalam kurungan 12 tambah 12 kan tadi cikgu kat 14. 14. Yang ni 14. Ada 14 hidrogen. 100. Murid-murid kat rumah kira sekali ya. Cikgu, kenapa jawapan saya lain, cikgu? Okey. Kalau macam tu apa kata kita kira secara berperingkat. Baik. Okey. Nisa, kalau 6 darab 12 dapat berapa? 6 darab 12 mestilah dapat 72. 72. Okey, kat atas ni kita dapat nombor 72. Macam mana pula dengan yang bahagian bawah? Bahagian Bahagian bawah. bawah 6 darab 12 tambah 14 86. 80. 86. Betul kan cikgu? Ya, 72 bahagikan dengan 86. Kemudian kita darabkan dengan 100. 83.72%. 83.72. 2%. Betul kan cikgu? Okey. Tak tahu lagi. Nanti kita semak jawapan lepas ni. Ya. Okey, apa kata Nisa? Cuba kira untuk heksana pula. Baik. Okey, yang heksana ni saya cuba cikgu ya. Takut saya salah tekan, maklumlah. Macam lain je kalkulator ni dengan kalkulator saya dulu cikgu. Salah tekan agaknya tadi. Okey, 6 dalam kurungan 12. Kemudian kita bahagi pula dengan 6 dalam kurungan 12 tambah dengan 41. Darab 100, jawapan dia jadi 85.71% cikgu. 85.71%. Okey, ini adalah jawapan Nisa. Ya, baik. Okey, murid-murid, okey, bersedia ya? Kita semak jawapan sama-sama. Kita semak jawapan sama-sama. Yang pertama heksana dapat 83.71% dan yang kedua 85.71%. Jadi betul lah jawapan kita murid-murid. Walaupun pada awalnya tadi saya ni terkejut cikgu. Saya tekan-tekan jadi 14,000. Lain kan. Mungkin ada kesilapan ketika kita menekan kira-kira di dalam kalkulator. Patutlah saya ingat tadi rosak dah tadi saya punya ni. Jadi itu menunjukkan bahawa kita jangan mudah berputus asa. Sentiasa mencuba. Betul tu. Baiklah cikgu. Jadi kalau kita tengok pada nilai peratus di sini, yang mana lebih tinggi Nisa? Yang lebih tinggi heksana cikgu. Yang lebih tinggi adalah heksana. Jadi sebab itulah kita dapat jumlah jelaga yang lebih banyak untuk pembakaran heksana berbanding dengan heksana. Sebab peratus jisim karbon per molekul dia lebih tinggi. Sebab karbon ni lah yang menghasilkan jelaga tu tadi, yang warna hitam tu. Baik. Okey. Seterusnya Nisa. Okey, so ini adalah kesimpulan yang kita dapat. Itu menunjukkan bahawa heksana mempunyai peratus jisim karbon per molekul yang lebih tinggi daripada heksana. Jadi yang cikgu highlight ini adalah kata kunci yang penting. Peratus jisim karbon per molekul. Baik. Seterusnya kita nak tengok satu lagi sifat kimia alkana, iaitu tindak balas penukar gantian. Disebabkan alkana ni adalah hidrokarbon yang tepu, jadi tak banyak tindak balas yang boleh dihasilkan oleh alkana. Jadi selain daripada tindak balas pembakaran, alkana hanya boleh mengalami tindak balas penukar gantian. Maksudnya dalam masa mudahnya dia kena tukar ganti. Untuk atom lain, masuk ke dalam molekul sebatian dia, dia perlu macam keluarkan dulu untuk satu hidrogen. Keluarkan dulu satu hidrogen. Kemudian barulah atom lain boleh masuk. Jadi untuk tindak balas penukar gantian ini biasanya melibatkan halogen seperti klorin. Dengan syarat ada kehadiran UV, cahaya matahari. Jadi kalau kita lihat gambar di sini daripada peringkat 1, peringkat 2, jadi penukar gantian itu perlulah berlaku secara berperingkat. Tak bolehlah kita tukar ganti 4-4 terus. Mesti tukar ganti satu atom pada satu masa. Okey. Kemudian seterusnya, kita dah habis untuk sifat kimia alkana. Ada berapa? Ada 2, itu tindak balas pembakaran juga tindak balas penukar gantian. Sekarang kita nak tengok sifat kimia alkena pula. Secara umumnya sifat kimia alkena ni terbahagi pada 3, iaitu tindak balas pembakaran, tindak balas penambahan dan juga tindak balas pempolimeran tambahan. Tindak balas pembakaran kita dah tengok tadi. Sekarang ni kita nak tengok tindak balas
penambahan pula. Penambahan. Tapi untuk tidak balas penambahan alkena ni, kita nak buat aktiviti sikit ni, Sah. Boleh, cikgu. Jom. Apakah aktiviti yang kita nak lakukan? Jadi, cikgu akan bergerak ke sana Boleh, juga. boleh, cikgu. Silakan. Kalau Nisa tengok pada poster di situ, kita ada berapa tindak balas penambahan? Tindak balas penambahan ada 1, 2, 3, 4. Ada 5, cikgu? Ada 5, Nisa. Itu penambahan hidrogen, penambahan halogen, penambahan hidrogen halida, penambahan air dan juga pengoksidaan dengan kalium manganat 7 berasid. Baik. Jadi kita tengok dulu untuk penambahan hidrogen. Okey, ini kita ambil contoh etena, iaitu karbon dia 2. So ini adalah dia punya struktur lah. Karbon 2 dia ada satu ikatan ganda 2 di antara atom karbon. Hidrogen dia ada 4. Jadi bila bila alkena ini, etena ini mengalami tindak balas penambahan hidrogen. Jadi hidrogen tu kita just tambahkan sajalah. Tambahkan dalam molekul tu tadi. Baik, okey. Okay, Nisa boleh pilih kat sini. Boleh. Mana atom hidrogen kita? Atom hidrogen yang ini, cikgu. Yang ini. Okey, atom hidrogen. Kemudian tambah kat sini je, cikgu. Tambah kat situ. Baik. Nak tambah satu lagi boleh, cikgu? Boleh. Ini. Tambah dekat sini. Okey. Sebab apabila nak balas penambahan hidrogen berlaku, hidrogen ni dia wujud dalam keadaan molekul, iaitu H2. Jadi dua atom hidrogen akan ditambahkan ke dalam molekul etena tadi. Sekarang dia punya formula struktur dah jadi lain dan formula molekul juga sudah jadi lain. Kalau asalnya formula molekul dia adalah C2H4. Sekarang dia jadi C2H6. C2H6. Okey, itu adalah tindak balas hidrogen ataupun nama lain dia adalah tindak balas penghidrogenan. Penghidrogenan. Okey, kita teruskan kepada yang kedua, Nisa, iaitu penambahan halogen. Okey, kalau halogen kita ada unsur klorin, ada unsur bromin, iodin. Jadi kat sini yang mana satu halogen ni saya rasa? Ni cikgu, klorin. Klorin. Kan? Jadi sama juga macam tadi, kita boleh tambahkan terus atom klorin itu pada molekul etena tadi. Jadi yang hidrogen ni kita boleh alihkan. Okey, cuba Nisa masukkan yang klorin tu. Baik, kita akan masukkan klorin. Okey, tambahkan di sini. Jadi kalau murid-murid perasan, apabila tindak balas penambahan berlaku, maka ikatan ganda 2 tu tak ada lagi dah lah. Sebab ikatan itu akan digunakan untuk membina ikatan yang baru bersama dengan molekul yang baru. Baik. Okey. Jadi formula dia jadi macam mana sekarang, Nisa? C2H4 Cl2. Pandai. Baik. Terima kasih, cikgu. Dapat bintang tak, cikgu? Boleh tambah lagi tak? Boleh. Jadi ini adalah penambahan halogen atau nama lain dia adalah penghalogenan. Penghalogenan. Kita sebenarnya dia tak lari jauh. Nama spesifik dia tak lari jauh daripada nama sebatian yang ditambah. Kita cuma tambah imbuhan peng kat depan. Baik. Okey. Seterusnya, Nisa, penambahan hidrogen halida. Hidrogen halida. Hidrogen halida maksudnya dia ada satu hidrogen, satu halogen. Baik. Satu hidrogen, satu halogen. Maksudnya? Maknanya, adakah saya perlu menukar salah satu, kita masukkan hidrogen. Dah betul jadi cikgu? dah. Okey, jadi sekarang kalau kita tulis pula dia punya formula molekul dia. Baik. Dia jadi C2 H5 Cl. Pandai. Cikgu, kalau kita tulis Cl1 boleh ke, cikgu? Sebenarnya tak boleh. Tidak boleh. Tak boleh sebabnya bila kita dah tulis formula tu untuk atom tu maksudnya bilangan dia memang satu. Baik. Maklumlah mana tu satu tertulis pula. Okay. Baik. Kena berhati-hati, murid-murid. Kita ada berapa lagi, Nisa? Kita ada dua lagi. Itu penambahan air. Penambahan air ni, Nisa rasa-rasakan. Ingat lagi tak formula air? Apa dia? Formula air H2O. H2O. Yeah. H2O. Okey, kalau H2O ni dia akan pecah kepada dua ion, iaitu ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Hidrogen yang mana, Nisa? Hidrogen yang H tadi dah ada. Hidroksida yang di hujung cikgu tu. Di hujung cikgu ada satu, di hujung Nisa pun ada satu. Di sini. Baik.
Okey, jadi kita tambahkan. Jadi ikatan yang terbentuk adalah satu bersama dengan hidrogen, satu lagi dengan hidroksida OH. Cuma dekat sini cikgu nak tekankan bahawa bila kita menulis formula struktur untuk sebatang karbon yang ada terikat pada OH, hidroksida ni, kita kena pastikan ikatan itu kena pada oksigen. So maksudnya kalau kita letak macam ni, dia jadi salah. Okay. Dia kena letak pada oksigen. Okay. Dan yang terakhir Nisa, yang terakhir mestilah pengoksidaan dengan kalium manganat 7 berasid. Pengoksidaan dengan kalium manganat 7 yang berasid. Yang tadi warna apa Nisa? Yang warnanya warna ungu. Warna ungu. Okey, untuk tindak balas pengoksidaan ni dia berbeza sikit sebab yang akan ditambah ke dalam molekul kita adalah 2 hidroksida. Maksudnya dia akan jadi 2 OH. 2 OH. Maknanya cikgu, yang ini kita bawa turun, kita gantikan dengan satu lagi. Okey, letak kat mana? Okey, pandai. Jadi kalau tindak balas pengoksidaan etana dengan kalium manganat 7 berasid, formula molekul yang kita dapat adalah 2C2 H4 OH2. OH ada 2. Baiklah. Jadi sekarang ni cikgu, saya rasa kita dah jawab ke semua-semua ni kan cikgu kan? Sifat kimia alkena tidak balas penambahan kan cikgu kan? Betul. Jadi berapakah bintang yang boleh cikgu beri kepada saya? Sekarang cikgu tambahkan lagi bintang Nisa menjadi 5 bintang. 5 bintang. Tadi dapat 3 tambah 1, sekarang tambah lagi 1 jadi 5 bintang. Diharapkan murid-murid di rumah dapat mengikuti setakat ini. Kita akan sambung kelas kita selepas ini. Jom kita nak rehat, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM.